Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Pengacara Majlis pada malam ini, yang berbahagia Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang sama-sama menjadi tetamu Allah pada malam ini. Kita doakan mudah-mudahan kita semua Allah sayang, kita semua Allah redha, kita semua akan Allah bagi pahala dan taufik dan hidayah dengan kehadiran kita ke rumah Allah dan kembali ilmu pada malam ini. Kita doakan mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita dah masuk kepada tahun yang baru. Tuan-tuan, tak kiralah tahun baru tu tahun Masihi ke ataupun tahun, patutnya kita sambut, kita raih tahun hijrah lah. Tapi kok mana pun tuan-tuan, tahun baru. Tahun baru, bulan baru. Ada satu orang ulama, nama dia Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Dia kata, as-sanah kasyajarah. Dia kata dia kata tahun ni, dia ibarat satu pokok. Dia kata, setahun ni ibarat satu pokok. Kemudian dia kata furu', rantin-rantin dia tu bulan, cabang-cabang dia tu minggu, dan setiap detik-detik tu adalah buah dah. Kan dia kata. Jadi nak tengok buah mana yang baik, tengok detik-detik tu kita guna tak mana. Seolah-olah detik-detik itulah baja kepada pokok tersebut. Ada pokok ni besar tapi buah dia tak elok. Kan? Itu kata ulama. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila kita sebut tajuk kita pada malam ini umur yang berkat. Apa makna berkat? Berkat ni bahasa Arab, tapi orang Melayu selalu sebut dah berkat kan. Tuan-tuan perasan tak? Kita ni Nabi ajak kepada kita tiap-tiap hari suruh minta berkat. Kita ni tuan-tuan doa berkat selalu. Tuan-tuan pergi tengok orang nikah, Nabi tak suruh doa lain. Nabi suruh barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Pasal tak tuan-tuan? Tuan-tuan tak pernah ucap doa tu. Lah ni karut tuan-tuan, kenuri. Tak dan kita nak doa kat siapa-siapa. Duk kalut takat gambar. Duk kalut tuan-tuan karaoke. Duk kalut. Tak tahu tuan-tuan, saya pun heran. Patutnya pengantin ni tuan-tuan, dia jangan duk kalut, duk atas pelamin apa, duduk depan. Bagi orang mai jumpa supaya orang mai baca doa. Tuan-tuan pengantin ni. Kita tuan-tuan duk buh pelamin apa, mai duk depan ni, siapa lalu, Tok Imam ke, Tok Siak ke, Tok apa lu? Barakallahu lakuma. Lah dah tak tuan-tuan kita baca doa gitu? Mana dah tuan-tuan? Dipersilakan kepada kugiran ini untuk menyampaikan lagu. Kugiran tu menyampaikan lagu. Lalah pengantin nyanyi habis tuan-tuan. Hilang berkat karat Nabi tuan-tuan. Allahu Akbar. Nabi ajak bila kita ziarah, kita pergi tengok orang kenuri nikah, kita kena ucap barakallahu lakuma. Semoga-moga Allah berkat kepada engkau berdua. Semoga-moga apa yang Allah bagi kat kamu dua berkat. Allah himpunkan kamu berdua dalam kebaikan. Allahu Akbar, untung.
Batu panggil orang bagi ramai nak suruh doa untuk anak kita, tapi orang kita lah bodoh tuan-tuan. Sungguh tuan-tuan, panggil orang ramai-ramai suruh orang ramai duk condemn anak kita. Pengantin ni macam tak siap. Pengantin tak padan. Hak tina gemuk tak salah. Hak jantan kurui. Siapa bodoh tuan-tuan? Kita duk pitak atas pelamin suruh orang duk nilai. Kan? Orang duk nilai. Hak ni obesiti pengantin lelaki-lelaki ni. Suruh orang duk nilai. Tuan-tuan kan? Bukan salah orang, salah kita. Awal-awal kita tak kena dah tuan-tuan. Patutnya anak kita, menantu kita, dia jangan bagi orang duk komen, suruh orang duk doa. Tuan-tuan, ni cerita doa ni. Tuan-tuan kena berubah. Anak saya menikah baru seorang. Anak saya hari menikah tu dia pakai jubah dua-dua. Duduk depan tu tak ada kerusi, hampa layan tetamu. Pergi duduk bersama dengan kawan mereka, dengan guru-guru dia, kawan-kawan. Siapa mai? Tahniah lah, mudah-mudahan berkat. Dia tak reti baca doa pun lah bahasa Arab. Dia akan kata, tahniah lah cik oi, mudah-mudahan aman damai dengan duk kelai lah. Orang tua-tua begitu lah doa dia kan. Tuan-tuan, saya kata jangan. Tak ada kat kursi-kursi pelamin, tak ada. Hampa duduk depan. Doa kan. Siapa nak melawan tu anak ustaz tu, baik pakai doa. Panggil orang yang kita panggil pakai apa, panggil pasal nak suruh dia doa untuk anak kita. Ada kan? Ni dah suruh komen. Anak saya gemuk ke tak gemuk? Uduh ke tak uduh? Astagfirullahalazim. Tak tu kan. Saya heran. Lah ni dia pada upah orang ambil gambar. Sampai pengantin ni tak ada nak menguap ambil gambar tak berhenti. Sampai atas pokok ambil. Sungguh tuan-tuan tu dekat Tasik Biru dekat Gunung Kenyang tu tuan-tuan. Kalau hari kenduri, pengantin duduk atas batang. Lompat tak lompat. Tuan-tuan macam-macam dia buat kan. Tadi saya lalu ni depan Masjid Zahir. Tadi kemarin. Depan Masjid Zahir tu pengantin duduk lompat. Pengantin perempuan tu ambil gambar suruh lompat. Nasib baik tak tumbuh tuan-tuan. Macam-macam. Hari itu Raja Sari adalah kameraman. Pelik tuan-tuan. Siapa duduk darah ni tuan-tuan? Allahu Akbar. Ni cerita berkat ni tuan-tuan. Tuan-tuan duduk baca doa makan. Tuan-tuan baca doa apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Ada tak tuan-tuan baca doa lain? Doa makan. Tak ada. Siapa-siapa apa baca doa, dia akan minta, ya Allah berkatilah rezeki yang kau kurniakan kepada kami. Kan tuan-tuan? Pasal apa? Berkat ni duk baca, duk sebut pasal ni sangat penting. Apa makna berkat? Berkat ni makna dia ziyadatun fil khairat. Bertambah-tambah kebaikan. Kalau ada benda makan, lepas makan tu kuih duk baik kita, tak cirit. Baik tuan-tuan. Lepas makan ni kita jadi makin sihat. Lepas makan ni kita boleh buat ibadat. Lepas makan kita rasa syukur kepada Allah. Tu berkat pada makan. Kan? Kita berkat pada umur. Lagu tu tak? Tuan-tuan kan? Kau duk tambah umur. Berkat pada umur ni. Kau duk tambah umur. Kau duk tambah baik. Sebab tu ada satu orang sahabat Nabi. Nama dia Abi Bakrah. Radhiyallahu anhu. Dia kata, dia habaq. Abi Bakrah ni tuan-tuan, dia cerita. Dia kata satu hari ada satu orang laki-laki. Laki-laki ni ada yang kata nama Abu Bishr. Ada kata nama dia gitu. Tapi riwayatnya qila ja'a rajulun ila Nabi SAW wa sa'ala Nabi. Kan Abu Bakrah kata mai satu orang, dia mai jumpa dengan Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, man khairun nas? Ya Rasulullah, siapa dia orang yang paling baik? Siapa dia orang yang terbaik? Maka jawab Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa man syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Riwayat Imam Tirmizi dan juga Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dan juga riwayat Imam Hakim. 3 kitab ni riwayat hadis ni. Kan? Ini hadis sahih ikut riwayat Imam Tirmizi, Hakim dan juga Imam Ahmad Ibn Hanbal.
Tuan-tuan, apa dia Nabi Abah? Sahabat tanya, siapa orang terbaik? Jawab Nabi, orang terbaik kau duk tambah umur, kau baik amal ibadat dia, perbuatan dia. Kita duk syok lah tambah umur setahun dah, tuan-tuan kan. Kau duk tambah umur setahun dah ni, syok. Tuan-tuan kan. Happy birthday to me. Oh, tuan-tuan duk happy birthday. Kau tambah umur. Tuan-tuan. Nabi kata orang yang kau duk tambah umur, kau baik amalan dia. Ni sekali kita sembang, nak baik dalam amalan kita nak cek lagu mana. Siapa orang yang paling teruk? Syarrun nas, orang paling jahat, orang paling teruk. Siapa dia orang paling teruk? Orang kita ni tuan-tuan bila sebut kejayaan terlepas, orang hebat, oh dia tu terlepas sukses dalam bisnes. Oh dia tu terlepas, oh dia bisnes punya hebat-hebat. Memanglah itu dunia. Semua orang akan nilai macam tu tuan-tuan. Tapi nilai kita orang Islam tak boleh sama dengan nilai orang-orang yang kafir. Orang kafir ni tuan-tuan tak kira lah kafir mana pun. Dia nilai dia, neraca nilaian dia adalah madiyah. Kebendaan. Kan? Sebab hidup orang kafir ni Allah sebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-12. Orang kafir dia punya nilai dia kejayaan dunia ya. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Allah bagi kita orang kafir ni, depa duduklah dunia ni kerja makan ya. Kira nak makan. Kan? Kira nak makan. Saya tahun lepas boleh makan lobster. Oh, hebat tuan-tuan kan. Saya makan daging wagyu. Oh, wagyu. Oh kan. Saya makan tu makan ni. Sebab kejayaan bagi dia boleh makan banyak. Kan? Tuan-tuan, Allahu Akbar. Wa yatamatta'una wa ya'kulun. Seronok. Terlepas best tu. Saya pergi jalan Paris. Saya pergi berjalan dekat Songkla. Oh kan, saya pergi naik boat. Kejayaan depa seronok. Mana seronok banyak, itulah kejayaan depa. Depa ni kata Allah sama macam binatang-binatang ternakan, macam kambing. Dia makin tidur kambing ni dia kira makan rumput ya. Lepas tu tengok betina lalu dia ligan. Tahu kan? Binatang ternak hidup dia. Lepas tu tuan-tuan, dia tak kira tak lepas aku semayang ke tak, sebab dia kambing. Aku mengaji ke tak, dia bukan kira. Kambing mana ada khatam Quran. Kambing ni mana ada fasih mengaji Quran, dia bunyi bek gitu ya tuan-tuan. Huruf dia bek kan. Ada agak orang huruf kha ya? Ada orang huruf kha dengar ceramah. Huruf dia macam kambing tak lebih kurang. Kan kami bunyi gitu ya, huruf ba fasih, dia huruf kha fasih tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah kata depa ni macam binatang ternak, makin tidur kira nak makannya. Kan? Allah kata ingat, depa ni ending dia, tempat dia balik besok adalah neraka. Pasal hidup dia tiada matlamat. Dia hidup dia tak ubah seperti binatang ternakan. Tapi kita orang Islam, tuan-tuan, kita kena berbeza. Nabi kata orang baik, dia kuat duk panjang umur, amalan dia kuat duk hebat. Allahu Akbar. Ni berkat tuan-tuan. Yang kata umur berkat ni, kita boleh buat banyak benda baik. Yang kata umur berkat ni kuat duk tambah umur, kuat banyak pahala kita duk impun. Ngaji dan mai sembahyang jemaah di masjid dan wakaf pun dan, tolong orang pun dan, ziarah adik-beradik pun dan, semua benda baik dan kita nak buat. Itu tanda berkat. Ada orang tuan-tuan nak baca Quran pun tak ada. Nak main masjid pun tak ada. Jangan orang kata imam, tak imam kata lama, tak nampak pergi mana. Minta maaf tak imam, tak ada nak main. Padahal dia sama dengan kita. Kita ada 24 jam, dia ada 24 jam. Tapi dia tak ada dalam 24 jam dia tu masa untuk main masjid. Baru ni tuan-tuan Ustaz Kazim, dia ambil gambar satu makcik duk pondok dah. Allahu Akbar.
Ustazah pencin, duk pondok dia umur 70 berapa dah ustazah ni kan. Ustazah Asma' Husin ni pergi ceramah pondok Ustaz Kazim kan. Jadi temu ramahlah dengan makcik ni. Amalan apa duk buat dalam pondok? Makcik tu kata, saya tak buat apa duk dalam pondok ni, pulun tumpu baca Quran lah. Ustazah Asma' tanya, sehari baca banyak mana? Saya takatlah boleh baca 10 juzuk sehari. 3 hari khatam. Allahu Akbar tuan-tuan, berkat. 3 hari khatam. Kita 30 tahun khatam. Tuan-tuan kan? Tu pun khatam masa nak menikah. Dia panggil tu Imam Maisah khatam. Ada tak sini orang buat budaya sah khatam? Dulu ada kan? Dulu ni malam esok nak akad nikah ataupun esok nak kenduri, malam tu panggil lah orang masjid sah khatam. Padahal khatam bukan sah pun. Ngati perempuan tak baca pun. Hak jantan pun tak baca. Tuan-tuan, tu imam baca. Sah tahu mana? Tu imam lah baca. Allah sah khatam. Dan tak apalah kan tuan-tuan. Baca juga Quran kan malam-malam. Tapi hak lagi teruk belah masa Selangor saya pergi dulu. Bukan sah khatam. Malam tu karaoke. Astagfirullahaladzim. Nak kena esok ni, saya pernah pergi rumah kawan, terkejut saya. Lepas isyak tu, dia panggil geng masjid, baca tahlil. Oh, buat tahlil sudah tu, geng masjid turun, dia pergi makan. Tuan-tuan, pentah pun bunyi. Dipersilakan Tok Bilal, Tok tarik lagu sikit. Tok Bilal suara sedap, dia mula tuan-tuan. Astagfirullahaladzim. Saya kata astagfirullah. Tuan rumah ni malu saya main kan. Tuan maaf lah Ustaz. Mak saya paksa. Kalau tak ada karaoke aku batal kenduri. Mak dia. Tu dia tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Dahsyatnya tuan-tuan. Kita di Kedah ni tak ada lah teratur kan. Memang orang Kedah ni bagus sikit lah. Dia tak ada malam-malam tak ada karaoke kan. Alhamdulillah bagus. Tuan-tuan jagalah. Jangan bagi berjangkit. Allahu Akbar. Kalau ada jenuh lah tuan-tuan kita nak buang. Payah mungkar-mungkar. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ada orang tak ada nak mengaji. Sampai pencen tak ada nak mengaji. Nak baca Quran tak ada, nak main ni kuliah-kuliah ni. Buatlah jadual macam mana, panggillah ustaz hebat orang mana, tak ada. Pasal apa? Hidup dia berkarat. Ni namanya berkarat, tidak berkat. Sebab tu tuan-tuan, Nabi ajak kepada kita satu doa. Saya nak ajak tuan-tuan baca doa ni, doa Nabi. Doa ni riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Mudah-mudahan makbul doa Nabi ni tuan-tuan. Nabi baca makbul lah. Kita baca ni tuan-tuan. Makbul juga kat kita. Apa dia? Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك آمين يا رب العالمين. Ni doa Nabi ajak dan suruh kita baca selalu. Tuan-tuan tak ada nak hafal, tuan-tuan baca hak Melayu pun jadi. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku minta, as'aluka, aku minta kepada engkau, fi'lal khairat, supaya aku boleh buat benda baik. Tuan-tuan, minta ke Allah Ta'ala makin tidur ni, ya Allah, bantulah aku untuk buat benda baik. Fi'lal khairat, bukan khairat, maknanya kebaikan. Makin tidur boleh buat benda baik. Boleh baca Quran, boleh mai sembahyang berjemaah, boleh pergi tolong adik-beradik, boleh zikir, boleh pergi kerja cari makan bagi anak bini. Mana benda baik ni dan kita buat. Lintah kita minta Allah bagi ilham,
Allah bagi taufik hidayah supaya kita mau buat benda baik. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan. Syukur ni tuan-tuan boleh main masjid ni. Bukan senang. Tuan-tuan ingat main masjid ni pasal ada kereta ke? Pasal ada motor ke? Pasal kita sihat ke? Tak, tuan-tuan. Ni pasal Allah bagi taufik hidayah. Ada orang ada motor tak main masjid? Ada? Ada orang ada kereta tak main masjid? Ada. Ada orang kata kot duduk dekat kot? Ada orang duduk dekat tak main masjid? Ada. Kot tua kot? Ada orang tua tak main masjid? Berlambak tuan-tuan. Dia duduk petang-petang duduk mengai. Ada. Saya lalu sepanjang jalan tadi tuan-tuan, orang mengai ramai. Mari enggak, petang-petang orang iktikaf di tepi sungai pun ada. Bawa payung tuan-tuan. Hari itu saya pergi Jetara, saya terkejut. Oh tuan-tuan, pasal sepanjang jalan daripada ke Telaga Batu, Kepala Batu pula tuan-tuan. Telaga Batu tu sampai dekat Jetara tu, kan kat belah tepi tu orang letak payung, bawa pokok ni dia pacok kayu, letak payung. Saya duk kata apa payung banyak sangat, rupanya duk mengai. Tengah panas lit-lit tu tuan-tuan, dia boleh duduk tu nak dapat ikan puyuh. Tak salah, betul, bagus tuan-tuan. Tapi boleh tak dia buat lagu tu iktikaf di masjid? Tak boleh kan. Banyak orang sangka baik dia tu, mungkin waktu dia berhenti mengai dia pergi masjid sangka baik. Tapi kita tengok waktu orang bang tak ada lagi tuan-tuan. Allahu Akbar. Maghrib pun ada lagi. Allahu Akbar duk mengai. Bukan salah mengai ni. Bukan salah mengai. Saya tuan-tuan duduk di Selangor masa PKP ni, saya duduk pergi menjala. Menjala sampai maghrib. Tapi saya sembahyang berjemaah maghrib dengan anak-anak dengan kawan-kawan di pantai. Di pantai. Masjid itu masa PKP kan. Dia 6 orang je boleh masuk kan. Kita nak pergi masjid belum muat tobat, dia Tok Siok tak pergi masuk. Jadi kita sembahyang berjemaah atas pantai. Pantai tuan-tuan. Kita pergi ambil ayat sembahyang ni di pantai ni. Anak saya kata nak ambil tak mana wuduk abah tu. Ayat laut. Kan? Tu ayat laut ambil. Kita ambil ayat laut apa semua. Bang. Panggil kawan-kawan duk menyala meh. Kita sama-sama tosah bentang sejadah. Nabi kata ju'ilal ardu liya masjidah. Dijadikan bumi ini masjid. Mai kita sembahyang. Banyak saf kami daripada orang pi surau gitu tuan-tuan. Dia menjala kan ada ramai kan. Petang tu saya menjala, saya bawa anak saya, adik saya pun bawa anak 2-3 orang, kawan-kawan. Adalah 2 saf juga tuan-tuan, kami sembahyang tepi pantai kan. Ramai kan tuan-tuan, hidup kita buat. Seronok kan tuan-tuan kan maghrib. Kita duk tengok matahari terbenam tu, kita pun sembahyang tepi pantai. Bukan tak boleh tuan-tuan, saja balok lihat tak mau sembahyang tuan-tuan. Tambah orang duk pergi tepi pantai, orang duk pergi mandi, lagi senang ayat ada rata-rata kan. Apa masalah? Dia kata basah. Syarat sah solat bukanlah pakaian kering. Basah tak ada masalah kan. Seluar kena kencing tadi, pergi terjun sungai. Kan, terjun naik gojak elok kan tuan-tuan. Apa masalah? Seluar kotor, kotor terjun sungai, basuh tu kan. Apa masalah? Bukan mesti syarat sah basuh mesti ada sabun kan. Allahu Akbar tuan-tuan. Senang, tak ada masalah kalau nak tuan-tuan. Sebab tu kita ni hidup kita kena rasa nak buat baik, nak tolong orang dan kan. Kita nak bagi salam, ada semua orang nak bagi salam kat orang pun tak ada. Sebab dia tak dapat fi'lal khairat. Lepas tu Nabi kata, ya Allah, bagilah aku ni dapat taufik dia, tolong aku supaya aku boleh buat benda baik. Kan? Tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok orang, tuan-tuan rasa nak buat apa? Orang yang dapat taufik hidayah ni, dia rasa nak bagi salam, dia rasa nak senyum. Sebab Nabi kata kan? Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Wa tabassumaka liwajhi akhika laka sadaqah. Nabi kata, ya. Nabi kata, jumpa kawan senyum dapat pahala sedekah. Nabi kata, i'mal al-ma'ruf, buatlah benda baik, walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Nabi kata buatlah benda baik, walaupun benda baik tu sekadar jumpa orang, muka ni ceria. Muka kita ni ceria. Assalamualaikum tu imam. Senyum tu tuan-tuan, ceria kan? Wajhin taliqin, maknanya bukan muka kot. Assalamualaikum tu imam. Tengok apa? Allahu Akbar.
Ada orang tuan-tuan, dia kalau kita tegur dia pun, apa? Tengok apa? Ada hutang. Tak reti tuan-tuan nak dapat pahala dengan muka. Senyum tu bukan payah sangat kan? Tapi dia pilih untuk tidak senyum. Nak angkat tangan payah ke tuan-tuan? Lah ni dia pun tak bagi kita salam. Tak duk salam lah. Ni dia kata duk marah kat KKM ni. Nak salam pun tak bagi. Lah, tak boleh salam bukan makna tak boleh buat benda baik. Assalamualaikum. Angkat tangan boleh tuan-tuan. Awak Nabi tak pernah angkat tangan ke kat orang? Takkan Nabi duk salam orang ya? Nabi pernah angkat tangan tuan-tuan. Nabi angkat tangan. Assalamualaikum. Ada hadisnya. Nabi bagi salam sekali ramai assalamualaikum begitu tuan-tuan. Boleh buat? Boleh. Saja kita duk pergi maki KKM tak ada pasal pun. Tuan-tuan. Bukan rajin bagi salam pun saja duk lepas gerak tuan-tuan. Tak ada pasal tuan-tuan. Duk marah orang ni kan. Macam-macam. Kita jumpa muka kita ceria bagi salam kan. Nabi kata al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Cakap benda baik dapat pahala sedekah. Tuan-tuan jumpa kawan tanya apa khabar. Kita orang Melayu ni tuan-tuan, dia skema orang Kedah. Soalan pertama apa khabar, lama tak nampak, tu skema tuan-tuan. Kalau orang Kedah mesti tanya lagu tu. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan tanya lagu boleh tak? Kalau orang Jawa dia punya skema dia lain. Khabar ustaz. Itu orang Jawa tuan-tuan sah. Ustaz waras ustaz Jawa. Saya tuan-tuan pergi tempat Jawa mula-mula terkejut. Dia tanya saya waras tak waras. Lain macam pakcik ni. Waras ustaz. Dalam hati takkan aku tak waras. Kalau tak waras takkan aku jadi ustaz. Dalam hati ya tuan-tuan. Sebab budaya dia waras dulu. Waras ustaz. Kita pun kelipok nak jawab ke mana. Kan? Allahu Akbar. Dia tanya kabar kan waras tuan-tuan. Tu ayat orang Jawa kan. Kita punya Kedah ni skema dia apa? Abang ustaz lama tak nampak kan. Kita kata abang baik lah. Abang baik. Tu tuan-tuan. Itu kalimah thayyibah. Sihat ke pak? Sihat ke anak? Kan? Mudah-mudahan sihat lah no. Doa. Dapat pahala. Pasal apa kita nak pergi cari benda lain? Jumpa kawan. Lah mendatang Arab jadah ni duduk lagi ke? Kau ingat apa ya? Astagfirullahaladzim. Pernah jumpa ada orang Kedah macam tu? Saya dengar sendiri depan mata. Tuan-tuan kan? Allahu Akbar. Saya kata astagfirullahalazim. Dia kata apa? Ustaz relax menatang ni kawan baik saya. Ni dia kata apa pun tak apa akak menatang ni. Astagfirullahalazim. Pasal apa dia pilih perkataan menatang ni kan? Ada saya jumpa kawan saya orang Kelantan. Rupanya ada. Orang Kelantan pun ada. Nampak macam lembut. Dia guna tak kan? Ustaz saya ambil tu menatang beruk tu. Allahu Akbar. Ustaz menatang beruk tu dulu saya ambil sekolah rendah. Dia kata sekolah rendah. Saya ambil. Menatang beruk tu jadi ustaz juga. Dia kata. Menatang beruk. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan. Boleh guna banyak perkataan yang baik kan. Allah kawan baik ambil ustaz. Tak payahlah cerita dulu dia tu buruk ke tak buruk. Tak usah cerita. Kita memilih untuk cakap benda buruk kan. Allah ustaz dulu dia tu kecil-kecil setan kampung ni lah ustaz. Astagfirullahaladzim. Saya cerita kan tuan-tuan. Kita ni ada, semua orang ada rekod silang. Kita memilih untuk memperkenalkan rakan kita dengan kalimah yang buruk. Siapa? Astagfirullahaladzim. Nabi kata al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Tuan-tuan, ni kita minta, ya Allah, Nabi suruh kita minta tiap-tiap hari. Ya Allah, aku nak supaya aku makin tidur boleh buat benda baik. Tuan-tuan, pagi ni berapa ada benda baik tuan-tuan buat? Buat senarai semak. Makin awal, baik tak? Baik. Mandi awal, mandi wajib ke mandi sunat? Mandi wajib pun baik. Tuan-tuan ingat mandi wajib tak baik lah? Baik. Nabi kata, Allah tersenyum melihat hambanya yang mandi wajib pagi-pagi. Oh tuan-tuan, Allah senyum. Nak bagi Allah senyum kat kita, tuan-tuan, malam-malam tu bersama dengan isteri, mangkit pagi-pagi mandi wajib laki bini. Laki juruh bini kan. Allahu Akbar, romantiknya. Tak, tu kenangan silam. Kan tuan-tuan. Allahu Akbar. Dah tua-tua ni ustaz mandi sunat jadilah tuan-tuan mangkit mandi awal-awal kan. Niat nak berwangi-wangian supaya dapat solat tahajud. Mangkit awal. Mangkit awal bagus tak? Nabi kata rahimallah al-bukura min ummati. Nabi kata Allah Ta'ala rahmati umat aku yang mangkit awal.
Tengok tuan-tuan, berkat boleh makan awal. Kita ni tuan-tuan nak tidur awal tak boleh, nak makan awal pun tak boleh. Tak beraya Ustaz, tak boleh lena. Nak lena guna lena waktu ceramah lama dah. Kan tuan-tuan? Ada semua orang duk gaduh saya lena payah muhur tuan-tuan. Tok Imam khutbah dia lena benda Tok Bilal pegang tungkai. Dah tuan-tuan, sebab dia lena berkarat tak berkat, dia tak tahu waktu nak lena. Kita yang berkat ni tok kepala lepas baca suratul mulk, lepas baca 3 qul, lepas zikir tidur kan. Oh, makit-makit pukul 4.30 nak kencing, makit-makit pergi mandi, boleh makit tahajud berkat. Ada orang sampai tua lah ni tak boleh rancang lagi masa nak kencing, masa nak berak, masa nak tidur, tak tahu. Tak tahu halah. Pukul 12 dah pergi cari rantai canai kan, pergi kena tarik, lepas tu dah tahu Ustaz tak boleh makan subuh. Tak tahu pasal apa. Apa pula tak tahu, pukul 12 hang duk makan roti canai kan. Nabi tuan-tuan larang kita pukul 12 duk pergi bersembang, tak boleh. Kan? Bukan kata doktor, Nabi. Sahabat Nabi kata nahan Nabi SAW an-nauma qabla al-isya wal kalam ba'da al-isya. Nabi larang kami sahabat Nabi jangan lena lepas maghrib dan jangan sembang lepas isyak. Kalau kadang-kadang sahabat Nabi sembahyang isyak lambat, dia hafal Quran. Nabi kadang-kadang solat isyak lambat, ada waktunya. Kalau dia kuliah kan, dia suruh sahabat hafal apa semua, kadang-kadang solat isyak lambat sikit. Lepas isyak tu balik, Nabi kata jangan duduk bersembang, balik. Balik buat apa? Sahabat akan balik lena terus, ulang Quran. Rumah para sahabat Nabi, kalau lepas isyak tu tuan-tuan mengaum bunyi orang pakak baca Quran. Allahu Akbar. Ini kata berkat. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita tuan-tuan lepas isyak tuan-tuan mengaum bunyi karaoke. Allahu Akbar. Ni berkarat tuan-tuan. Allahu Akbar. Tu satu. Ya, Nabi kata Allahumma inni as'aluka fi'lal khair. Yang kedua, wa tarkal munkarat. Yang kata berkat ni boleh tinggal benda mungkar. Ya Allah, tolong kami boleh tinggal benda mungkar. Kita tuan-tuan jangan kata nak tinggal benda mungkar, nak tinggal rokok tu pun tak boleh. Tuan-tuan, ramai orang masjid surau dengar ceramah nak tinggal rokok tak boleh. Tuan-tuan, bila ustaz cerita rokok dia pun tunduk. Ustaz ni buat dah pula dah, apa pula dah. Cerita rokok pula dah kan. Allahu Akbar tuan-tuan. Bila ustaz kata rokok haram, rokok siapa Yahudi, rokok ni berdosa kan. Bini dengar. Balik rumah bini candik abang. Dengar tak ustaz kata rokok tadi? Aku dengar tu nak buat guna. Bini tanya nak buat guna. Aku nak berhenti dah Oh sedap, bini kata insaf dah laki aku. Aku nak berhenti dah dengar ceramah ustaz tu, dia kata. Tu dia tuan-tuan. Punya ketegang tu tuan-tuan, tak mau tinggal. Allahu Akbar. Habaklah kata mungkar ke apa ke. Tadi dia pada buat lawak main. Satu orang Cina tua isap rokok. Kan? Dia pada buat lawak. Cina tua dia isap rokok. Lepas tu dia pun buatlah cerita di bawah tu. Cina tua tu kata, doktor, aku ni isap rokok. Umur dekat 90 lah. Dia kata, doktor duk nasihat aku supaya berhenti rokok. Semua doktor itu sudah mati, tinggal aku belum mati. Oh, tuan-tuan, dia pun buat iklan pula tuan-tuan, geng hisap rokok ni dahsyat. Tengok tuan-tuan. Betul lah ada hidup ada mati kan tuan-tuan. Tapi benda ni ada faedah kan? Contoh ada nak tinggal tuan-tuan mengendap. Oh tak boleh tinggal lagi. Bersepah orang tak boleh tinggal mengumpat lagi. Makcik-makcik ni tua tak larat dah. Kalau boleh mengata makik condah tuan-tuan. Boleh mengata hampir kenuri rumah beda dak marin cah oi. Oh dia bangkit noh. Pi hang tengok ke mana nak menantu dia. Aku tengok udur mampu. Udah tuan-tuan. Sedang tuan-tuan guys. Bang dulu kan sambung. Nak bang boleh? Tok Bilal sila bang dulu. Kita sambung sikit sikit lagi tuan-tuan. Cerita hadis Nabi Sila bang. Allahumma salli alaihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
billahil aliyil azim. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadha. Ati sayyidina Muhammad sallallahu. Baik, kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Orang yang hidup dia berkat, dia boleh tinggal benda mungkar. Ketua ni dia tak apa mau dah benda hak karut-karut ni. Ni karaoke mau lagi. Kadang-kadang tu pelik pelamin dia pertahan Nabi pesan hampa kalau tak buat pelamin apa jangan duk buat kenuri. Susah duk nikah. Allahu akbar tuan-tuan. Dahsyat tak tuan-tuan? Ada orang lagi kuih tua, lagi benda karut lagi dia pertahankan. Kita orang Islam lagi kuih tua benda karut kita tak mau dah. Satu-satu benda ni kita pergi tanya Tok Guru boleh ke tak? Tak betul. Allahu akbar, saya silap, saya tak mau buat dah. Tarkal munkarat, kita minta pada Allah, kuih doktor ni kita tak mau dah. Satu-satu benda mungkar kita duk biasa buat. Benda kita duk biasa buat ni ada banyak benda mungkar. Duk suka tengok gambar perempuan hak yang nampak aurat kan. Kita duk suka tengok apa lagi tu, duk suka sembang muhur, duk suka apa lagi tuan-tuan. Ceklah hak mana benda yang mungkar ni, benda yang Nabi larang, yang Quran larang, yang Allah tak bagi buat. Kita rasa ini aku tobat dah, aku tak mau dah. Aku tak mau dah. Kau nak mati lah tuan-tuan kita ni tuan-tuan kan. Tarkal munkarat. Yang ketiga. Tuan-tuan, wa hubbal masakin. Ya Allah, bagi aku sayang kat orang miskin ya Allah. Ni berkat pada getah. Berkat pada getah nampak melalui kita sayang kepada fakir miskin. Ada orang tuan-tuan kau duk berjaya dalam hidup, kau duk meluat kat orang fakir miskin. Apa ni mai duk makan tepi saya? Saya ni Datuk Seri tau. Saya tak boleh busuk ketiak ni saya tak mau. Oh tuan-tuan. Allahu akbar. Ada orang lagu tu tuan-tuan. Dulu dia miskin juga. Tok Wan dia lu nak gerek tuan-tuan, mak gak pun tak ada. Mailah dia berjaya pakai BMW, pakai Mercedes, pakai Velfire, dia lalu kat sebelah kita dia buat tak tahu ya. Kan? Ada. Dia duk megah dengan kekayaan dengan orang-orang bangsawan dia. Nabi kata, ya Allah bagilah aku sayang kepada orang miskin. Tuan-tuan, orang berkat ni dia sayang ke orang miskin. Hidup dia cukup baik. Orang yang dalam hati dia cinta kasih pada orang miskin, dia tak sombong dan bongkak. Kita kalau mula meluat dengan anak yatim, ini orang bongkak, sombong. Haji bakhil bin kedekut. Mai anak yatim minta derma. Anak yatim tak boleh pegang duit banyak-banyak. Tuan-tuan ni. Ni Haji bakhil bin kedekut ni. Demam kalau orang main minta derma anak yatim. Ada orang lagu tu dalam masyarakat kita tak berkat, tuan-tuan, tak berkat. Mesti dia tak bagi zakat. Kita tuan-tuan, kalau tengok orang miskin kita rasa nak tolong, itu berkat. Maknanya kata kita ni wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Allah kata kata kamu tu dalam dia ada hak kepada orang yang meminta dan kepada orang yang tidak bernasib baik. Tolonglah tuan-tuan kan. Allahu akbar. Baru ni ada isu tuan-tuan. Di satu masjid viral hari tu ni, satu orang tua main nak semayang kena marah dengan jawatan kuasa masjid pasal pakai baju buruk. Nampak pelik sangat, depa ingat orang gila apa, depa tak bagi masuk. Lepas tu dia tanya, ni rumah apa ni? Rumah siapa ni? Tanya AJK. Ini kita rumah Allah. Dia kata bukan rumah Allah, rumah setan dia. Pakcik ni. Kalau rumah Allah, semua hamba Allah boleh masuk. Ni rumah setan lah, orang nak semayang tak boleh masuk. Oh kan, terkejut tu imam tak ada semayang. Kan, patah balik tu imam baru pergi tengok. Lepas tu, tu imam kata pasal apa? Ni dia kata
Pak Kop ke apa nama kawan tu. Tak bagi kawan ni masuk. Pasal baju dia wuduh. Kan baju dia nampak kotor. Dia kata kotor apa baju aku lama. Bukan kotor. Bukan ada najis. Kan? Baju aku kan ada najis. Tapi sebab aku orang miskin. Kan? Dia kata, saya baca cerita tu, dia bubuh dalam grup kan. Banyak viral baru ni. Patut kalau baju aku ni kotor, baju aku buruk, hampa pergi cari baju baru bagi kat aku. Ni hampa main duk hina aku kan. Ni bukan rumah Allah, ni rumah setan kalau macam ni. Oh, terkejut tuan-tuan. Lepas tu, pakat terkejut, dia pun turun. Turun benda banyak, tak hilang tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak malaikat main duk bagi amaran tuan-tuan. Oh, dia pun cerita ni ada. Tapi suruh JK masjid ada cengih. Oh, jangan main. Oh, jangan. Hai, cengih. Amboi, tengok SPP pula. Oh, amboi tuan-tuan. Ada tuan-tuan. Allahu Akbar. SOP suruh orang pi. Oh kan. Kita ni suruh orang mai. Dia SOP. Dia kata suruh orang pi. Tuan-tuan tak mai. Oh ya tuan-tuan. Nak boleh tuan-tuan. SOP ni kita guna dalam ni penjarakan. Apa tak apa. Ni suruh orang pi. Jangan suruh orang mai kan. Allahu Akbar. Kita kena peringat lepas ni tuan-tuan. Kita kena sayang kat orang miskin. Jumpa orang pakat miskin ni kena timbul belah kasihan. Jangan duk syok. Ni nyegal ni, balok liat lah ni. Kalau rajin takkan miskin. Tuan-tuan saya duk perhatilah. Orang miskin kampung saya semua rajin. Duk ambil upah tanggung baja orang miskin. Duk ambil upah tabak padi orang miskin. Kan? Duk ambil upah. Tu tebas ropok pun orang miskin. Orang kaya semua balok duk tengok. Padi aku orang tabak kan? Itu tuan-tuan kan? Orang kaya kan? Dia kaya, dia banyak. Tak apalah tuan-tuan. Tapi orang miskin rajin. Jangan kata orang miskin. Orang menjadi miskin pasal dia balok. Boleh jadi dia rajin. Tapi Allah takdirkan dia tolong orang dengan sebab miskin. Betul orang kaya tak boleh hina orang miskin. Orang miskin tak boleh dengki dengan orang kaya. Allah Ta'ala maha mengetahui. Pasal apa kita tak kaya? Pasal apa kita tak miskin? Allah tahu. Supaya bila kita kaya, kita tolong orang miskin. Baru jadi baik. Hari-hari dapat pahala sedekah. Inilah berkat kan tuan-tuan. Baik, kayak gitu tuan-tuan. Wa antaghfirli wa tarhamani. Ya Allah, ampunkan dosa aku dan kesian belahlah kat aku. Orang hidup berkat ni tuan-tuan. Setiap hari yang berlalu dosa dia kurang. Dia minta ampun kepada Allah. Allah ampunkan dosa dia. Tuan-tuan tahu tak Nabi? Tak ada dosa. Tapi Nabi SAW yang tak ada dosa ni, setiap hari korang-korang Nabi istighfar 100 kali. Ada tak tuan-tuan hari ni astagfirullahalazim? Makcik-makcik ada astagfirullahalazim. Ada astagfirullahalazim, siapa curi ikan aku? Astagfirullahalazim, kira okey. Kan? Astagfirullahalazim. Tok awak tak makit lagi. Tu tuan-tuan. Sedap-sedap 100 dah okey tuan-tuan kan. Apa benda pun astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim banyaknya hang makan. Astagfirullahalazim. Ni dah. Tuan-tuan, mulut bunyi alain dulu. Astaga. Astaga tu puak Indonesia kan. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Kita kena banyak minta ampun, minta. Tiap-tiap tahun ni kita duk dekat dengan jadi mayat dah tuan-tuan ni. Kalau kita ni tuan-tuan, kau duk tua ni, kau duk tambah dosa, kita pergi mati celah-celah ni, astagfirullahaladzim, tak tahulah tuan-tuan. Sebab tu kita kena minta ampun selalu. Orang berkat ni dia duk fikir ni, ya Allah, kalau aku matilah ni aku mana? Dosa aku banyak, duk fikir ni. Sebab tu dia minta ampun. Kemudian Nabi kata lagi, wa idza aradtu fitnatan fi qaumin, ya Allah, kalaulah aku ni menjadi punca fitnah, punca haru biru dalam masyarakat, aku ni punca harunya masyarakat pasal aku, fatawaffani, bagi aku mati cepat ya Allah, ghairu maftunin, dalam keadaan aku ni tak dan nak buat apa benda-benda haru biru kat orang ni. Itu mana ghairu maftunin. Dan kita ni punca orang duk kelih lah tak ada. Orang tu pasal kita pergi duk sembang dengan bini dia balik berparang suami isteri. Orang ni pasal kita silap acum duk kelih satu masyarakat. Ada tak orang gitu tuan-tuan? Ada? Dia fikir dia tak boleh orang ni berdamai. Orang A dengan B nak berdamai, dia kira tak boleh, aku kena main cucuh. Aku kena main cucuh supaya dua-dua ni kelih balik. Ni ada orang gitu tuan-tuan kan. Tu imam nampak baik dengan Tok Bilal ni, tak boleh, jadi ni aku kena buat sesuatu. Tu imam main nak abang. Saya duk dengar cerita Tok Bilal duk buat satu komplot nak rampas kuasa. Dia tuan-tuan, dia boleh kira tuan-tuan kan. Saya duk dengar depa duk condemn Tok Imam ni.
Depa kata Tok Imam ni baca ni lagu ni ni. Depa kata Tok Bilal baca sedap ni. Lepas tu kan depa pergi kat Tok Bilal pula. Hang ni bang ni Tok Imam duk komplain belakang. Kan. Padahal Tok Imam tak komplain pun depa dak buat konspirasi. Ada orang lagu tu tuan-tuan. Ni, orang macam ni patut minta ya Allah bagi kami mati cepat. Tak dan nak buat fitnah kau orang mati dulu. Kita tuan-tuan minta lagu tu lah kan. Minta mati tak boleh. Tapi minta mati gini. Ya Allah kalau aku jadi punca hawa biru masyarakat. Biar aku mati dulu. Tak dan nak buat benda kat kau. Allahu Akbar. Kemudian Nabi kata. Wa as'aluka hubbaka. Ya Allah bagi aku sayang kepada engkau. Aku minta cintamu. Aku minta cintamu. Bagi Allah sayang kat kita. Hubbaka. Kita minta Allah sayang kat kita tuan-tuan. Alhamdulillah kita dah boleh main masjid ni tanda Allah sayang lagi tuan-tuan. Ulama dulu dia cukup syukur ya Allah dia boleh makit tahajud. Alhamdulillah Allah sayang lagi kat aku. Dia boleh duk baca Quran ya Allah. Syukur ya Allah kau masih sayang kat aku sebab tu kau ilhamkan aku nak pergi baca Quran. Kita ni jangan duk seronok tak boleh main masjid. Kita jangan duk seronok kita tak buat benda. Aku tak apa tu imam kan dia paksa aku. Tuan-tuan, kita ni kalau tak buat, tak mau amal ibadat, tak mau duduk tempat baik tu tanda Allah biar kita. Allahu Akbar tuan-tuan ni. Hadap panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, nama Allah. Tiba-tiba tak masuk dalam hati kita. Allahu Akbar ni bala. Bala tuan-tuan. Maknanya hidayah Allah tak mai kat kita. Panggilan azan begitu hebat tak masuk. Dahsyatnya tuan-tuan. Sebab itu kita minta ya Allah sayanglah kat kami. Minta tuan-tuan. Orang yang kuih tua, dia kuih Allah sayang ni lah berkat. Lepas tu kita tengok ada tok wan kita ni, kuih tua kita tengok kuih tak apa mau sembang dengan orang. Duduk masjid lama, baca Quran lama kan. Pegang tasbih lama-lama, zikir tak berhenti. Dulu dia muda karaoke. Tapi dia main kuih tua, kita tengok zikir 1000 boleh buat. Maknanya orang ni Allah sayang. InsyaAllah tuan-tuan. Kita sangka baik kan. Kita suka sangka buruk tu nak menunjuk tu. Zikir banyak-banyak tarikat apa pula apa tu. Tarikat apa pula kan tuan-tuan. Ada di Selangor tuan-tuan satu geng orang tua-tua pencen ni. Mereka tiap-tiap pagi tak balik. Mereka duduk di masjid daripada subuh tu sampai masuk waktu duha. Bakat baca Quran buat halaqah. Nak ambil pahala yang Nabi kata siapa tunggu sampai waktu duha ni dapat pahala mengerjakan ibadat umrah. Depa tunggu tiap-tiap hari. Kan? Bukan senang tuan-tuan. Dah tua mengantuk lah apa gagah tiap-tiap hari duduk gitu ramai tuan-tuan. Sini ada ramai orang duduk tunggu. Lepas pada subuh. Tu imam ada kan depa cabut awal. Tu imam bagi salam depa lari lah. Alasan macam-macam sejuk lah. Lapak roti canai tuan-tuan kan. Sebab apa tuan-tuan kita payah sangat nak etikad dalam masjid nak pegang Quran ni. Sebab boleh jadi Allah tak sayang kat kita. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita minta Allah sayang dan kita minta ya Allah bagi kami sayang kepada orang yang kau sayang. Tuan-tuan, berkatnya hidup kita ni kalau boleh sayang siapa ya Allah sayang. Allah sayang siapa dia? Allah sayang kat Nabi, kita sayang kat Nabi. Allah sayang kat syuhada, kita sayang kepada syuhada. Salihin ulama-ulama tu tuan-tuan insya-Allah lah. Yang ulama-ulama yang soleh-soleh ni Allah sayang lah kat depa ni kuat ibadat, ada ilmu. Allah kata innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Hak ni Allah sayang ni tok guru ni kita sayang kat depa. Orang berkarat ni tuan-tuan dengan tok guru dia kira nak berkelahi. Dia kira nak bergaduh. Alim ulama dia benci. Dengan artis dia sayang. Tuan-tuan, artis ni bercakap apa dia pakai? Saya heran tuan-tuan. Orang boleh pakai artis hak tak mengaji ni. Tolak mufti-mufti saya pelik tuan-tuan kan. Tapi tak pelik akhir zaman sebab itu dia sayang. Kita ni kalau kita sayang kita ikut. Sayang bini lebih-lebih. Bini kata abang, pergi beli apa? Mah, kita pun peterah motor pergi tengah malam kedai mah katuk nak abang awal tu tak gamuk pergi cari dulu tuan-tuan balik. Pasal apa? Sayang bini dengan takut bini dan bini menakutkan. Tuan-tuan, ada 3 sebab contohlah tuan-tuan. Sayang sangat, sayang. Kita sayang ke alim ulama ni tuan-tuan, kita kena pergi mengaji dengan depa.
Kita pertahankan mereka. Ni sayang dengan artis-artis. Bukanlah saya suruh benci, tapi benci perbuatan mereka yang mungkar. Benci akan fatwa mereka hak mengarut menyeleweng. Baru ni artis ni dia duduk pakai baju Santa Claus. Orang kata haram pakai baju Santa Claus, dia kata haram. Pasal apa? Takkan pakai pun haram. Tuan-tuan, takkan pakai pun haram. Dia main otak kepala dia, ya tuan-tuan. Tapi orang duk ikut, followers banyak. Ni macam-macam. Kita minta, ya Allah, bagilah umur kita ni, kita sayang pada orang yang sayang kepada Allah. Kemudian, yang terakhir tuan-tuan, Nabi pesan kat kita, doalah supaya cintalah. Ya Allah, bagi kami sayang kepada amalan-amalan yang boleh menyebabkan kami ni, jadi boleh menyebabkan kami sayang kepada Engkau, ya Allah. Tuan-tuan, ni orang umur berkat. Dia sayang kepada amalan yang boleh menyebabkan sayang kepada Allah. Apa dia tuan-tuan? Amalan boleh menyebabkan kita sayang Allah. Kita ibadat, sayanglah. Duk rajin main masjid, rumah Allah. Duk main baca Quran, kalam Allah. Duk rajin zikir, zikrullah kan. Tuan-tuan, orang Melayu ni, ya Allah, nak zikir lama-lama pun kau payah dah lah ni. Tu imam zikir lebih, dia komplain tu. Kan? Dia kata, tu imam, kami zikir kat rumah, sikit-sikit sini cut lah. Oh, tuan-tuan. Sungguh, tuan-tuan. Kalau tahlil tu, tuan-tuan, tu imam baca panjang lebih sikit, dia kau boleh. Tu imam nasi dah sejuk. Mereka abang tu imam, jangan payah kan. Allah kan. Padahal orang yang dulu-dulu, dia zikir 300 besar. Imam Ghazali tu, tuan-tuan, siapa nak pergi mengaji dengan dia, siapa nak mengaji dengan dia, dia kata hari ni hang zikir ya Allah 1000. Orang dulu boleh buat ya Allah 1000 kan, tak ada masalah. Hari ni hang selawat kepada Nabi 1000. Tuan-tuan, siapa nak main mengaji aku gitu, anak murid kan. Kita tuan-tuan, kalau nak main mengaji, tu imam kata hang selawat 100 dulu baru boleh main mengaji. Tu imam masuklah rumah, tengok-tengok lari tuan-tuan. Kita balok lihat tuan-tuan kan, kita segan. Sebab tu kita minta kepada Allah, biarlah kita ni suka kepada amalan yang boleh menyebabkan kita dekat dengan cinta Allah. Hak Allah berkenan tu, hak itulah kita suka buat. Kita doa. Nabi kata di hujung hadis ni, Nabi kata innaha haqqun, ni adalah perkara yang sebenar. Fadrusuha, hendaklah kamu jaga hafal ni. Wa'malu, kata Nabi, wa ta'lamuha, hendaklah kamu belajar tahu benda ni. Ta'lamu, hendaklah kamu tahu amati betul-betul. Amal, kata Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita bicarakan pada malam ini, kita dapat hayati dan amalkan bersama-sama. Kita selesai pusingan pertama. Kita baru separuh masa pertama. Baru masa kedua, insyaAllah, saya akan baca online pula nasihat agama dan wasiat iman ni. InsyaAllah, tuan-tuan yang berkelapangan bolehlah tunggu kan. Sebab mereka sana, di Sarjana Utama ni, bila di Selangor lah ni tak boleh nak pergi kuliah direct macam ni, tak boleh kan. Jadi mereka kata, Ustaz, kok mana pun kena online. Tapi lepas isyak, lepas maghrib, mereka pakai wirid masing-masing. Apa semua lepas isyak balik. Yang boleh balik masjid, baliklah kan. Yang tak pergi duduk rumah, mereka sama-sama nak sambung mengaji 2 kali sebulan. Sebab ni, okeylah, saya kata tak ada masalah. Kali ni saya buat 3-4 kali lah tuan-tuan. Balik mai sini, kuliah maghrib dari surau masjid ni, isyak sambung Selangor punya. Tuan-tuan kan, inilah rahmat Allah Ta'ala. Teknologi kena guna untuk agama, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.